Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar Zarif binti Rosmanadi. Saya dari Kumpulan 1 dan ahli grup saya ialah Atika Fatihah binti Cik Aziz, Muhammad Azmil bin Ahmad Hamizi dan Muhammad Zarif Akmar bin Zarul Hayat. Tajuk kerja projek kumpulan saya ialah budaya hedonism dalam kalangan remaja. Pengenalan untuk budaya hedonism. Mengikut Kamus Dewan, hedonism ialah perbendaharaan kata yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu keseronokan atau yang berlebihan sehingga menjadi asas kehidupan bermasyarakat. Hedonism sangat berkait rapat dengan generasi muda seperti menjadi bahagian darah daging mereka sendiri, mencampurkan hidup lahir di era pasca moden yang penuh yang menekankan pada budaya konsumer. Selain itu, hedonism secara psikologi merujuk kepada ideologi bahawa setiap insan sering melakukan tingkah laku tertentu. Hal ini disangkakan mencurahkan mereka kegembiraan yang paling besar. Ideologi ini kemudian digelar sebagai hedonism, psikologi egoism. Untuk meneruskan tajuk perbincangan kita, selepas itu konsep budaya hedonism dalam kalangan remaja pula. Budaya hedonism yang telah menjadi seperti adat di Malaysia tidak dapat dikenal pasti. Bilakah bermulanya budaya ini dibawa masuk ke tanah tumpahnya darahku? Hal yang demikian kerana telah menjadi lumrah kehidupan masyarakat zaman kini dalam yang terutamanya dalam kalangan remaja untuk berhibur dan bergembira, dan dijadikan sebagai doktrin yang akan menjerumus mereka ke lembah kehancuran, dan masyarakat terbilang semua akan menjadi huru-hara pada satu masa akan datang. Selepas itu yang dapat dibincangkan ialah remaja yang lebih didedahkan dengan budaya hedonism itu sendiri lebih senang melupakan budaya sendiri kerana jiwa mereka senang dijajah daripada segi pemikiran kolot kerana sentiasa mengejar perkara yang sia-sia dan tidak boleh mengubah cara pemikiran yang tidak wajar oleh akal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fatihah binti Cik Aziz. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan kita pada hari ini dengan isu-isu yang bergejala hedonisme dalam kalangan remaja. Isu yang pertama ialah isu seks sebelum kahwin. Isu ini merupakan isu yang paling berat dan kritikal. Isu ini boleh memberi kesan negatif kepada jati diri remaja, keluarga dan juga kepada anak yang dikandung dan juga yang bakal dilahirkan. Isu ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalaman. Kanak-kanak yang sedang meningkat remaja, terutamanya yang sudah akhir balik, mereka mempunyai keinginan seksual yang amat tinggi. Sebagai contoh, seorang remaja itu tertarik dengan pasangan yang berlainan jantina. Akibatnya, remaja tersebut mempunyai rasa ingin menyentuh, melihat, bercumbu dan ingin melakukan hubungan seks akibat daripada dorongan seksual tersebut. Seterusnya, faktor luaran. Faktor luaran juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu rakan sebaya dan ibu bapa. Rakan sebaya merupakan punca paling terbesar berlakunya masalah seksual ini. Hal ini seringkali berlaku apabila seseorang remaja itu mendapat kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Mereka akan menjadikan pasangan mereka itu sebagai tempat mereka meluahkan perasaan dan perkongsian jika mereka mempunyai masalah. Seterusnya, ibu bapa kurang mengawasi anak mereka dalam menggunakan media sosial. Remaja yang melibatkan diri dalam golongan ini mudah bergaul dengan orang yang berlainan jantina. Akibat dorongan nafsu, mereka mudah melibatkan diri dalam masalah seksual. Sesetengah impuls dipengaruhi terutamanya daripada menonton filem lucah dan menggunakan bahan-bahan yang memabukkan seperti alkohol dan juga pil khayal. Seterusnya,
Seperti yang kita tahu, pergaulan bebas ini merupakan salah satu perkara yang menyebabkan masalah seksual ini berlaku. Punca terbesar terjadinya pergaulan bebas ialah seseorang remaja itu berkawan dengan rakannya yang sudah rosak akhlaknya. Dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31, frasa kita hendaklah menjaga mata kita ketika bergaul yang juga membawa maksud menjaga batas pergaulan bebas. Seterusnya, gejala ponteng. Ponteng juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu rakan sebaya, keseronokan yang melampau dan juga ibu bapa. Seperti yang kita tahu, rakan sebaya merupakan punca yang paling ketara kepada masalah ponteng. Rakan sebaya akan mengajak rakan-rakannya yang lain untuk melakukan kesalahan ponteng. Setelah itu, para pelajar akan sentiasa melakukan kesalahan ponteng. Lama kelamaan, rakan-rakan yang lain akan menerima pelawaan rakan sebaya tersebut tanpa berfikir panjang. Mereka beranggapan bahawa ponteng ini akan mengurangkan rasa tertekan mereka. Seterusnya, keseronokan yang melampau. Sebagai contoh, ramai pelajar ditangkap bersia-sia di kawasan pusat beli belah ketika waktu sekolah sedang berlangsung. Akhir sekali ialah kurang kasih sayang ibu bapa. Remaja seringkali berbuat kesalahan semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Tetapi, ibu bapa tidak memberikan respon yang diinginkan kepada pihak sekolah. Hal ini akan mengakibatkan anak mereka akan membiasakan diri mereka dengan melakukan kesalahan ponteng sehingga dibuang sekolah. Oleh itu, ibu bapa amatlah penting dalam mendidik anak-anak mereka daripada terjebak dengan perkara yang negatif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Saleh Akmal bin Sarah Hayat dan saya akan membincangkan sebuah isu semasa berkaitan hedonisme iaitu kes Jovana yang berlaku di Malaysia. Salah satu kes Jovana adalah merempit atau lebih dikenali sebagai lembah haram. Perkara yang menarik minat remaja terhadap merempit adalah perasaan teruja apabila dapat melakukan aksi-aksi yang hebat dan bebas meskipun ia membahayakan orang lain. Hal ini boleh mencapai tahap ke ekstrim apabila mereka akan terlibat dalam gejala buruk yang lain seperti perompakan secara berkumpulan. Sebuah lagi kes adalah kes pengedaran dadah. Apabila diberi imej sekilas kekayaan daripada penjualan dadah, sudah pasti niat remaja yang memerlukan wang ataupun gemar akan wang akan tergugat untuk turut serta dalam kegiatan ini. Untuk mereka yang mudah terpengaruhi, ia sangat memburukkan diri mereka walaupun ia seperti ia menyediakan ganjaran yang cukup hebat. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya budaya hedonisme, iaitu pengaruh besar teknologi moden, yang kedua, peruntuhan institusi kekeluargaan, yang ketiga, pusat hiburan yang melampau. Untuk pengaruh besar teknologi moden, ia telah menyediakan sebuah platform komunikasi yang cukup luas iaitu internet. Hal ini telah mendedahkan remaja kepada pelbagai ilmu tidak kira unsurnya, sama ada ia baik ataupun buruk, dan teknologi juga memberi hiburan tanpa had. Sehingga kan remaja tidak akan lari daripada budaya hedonisme memandangkan ia selalu dipaparkan melalui movie kegemaran mereka, media sosial maupun permainan video. Di media sosial terdapat pelbagai trend yang terkini dan untuk remaja yang memerlukan perhatian,
sudah pasti mereka akan terikut-ikut dengan trend tersebut meskipun ia mungkin melanggar prinsip-prinsip ataupun memburukkan jati diri mereka. Seterusnya adalah keruntuhan institusi keluarga. Boleh dikatakan ia disebabkan oleh penceraian antara ibu bapa yang mewujudkan ketegangan antara hubungan keluarga sehingga memberi tekanan ke atas jiwa dan emosi anak-anak. Ditambah lagi apabila pengawasan ibu bapa mengurang sedikit demi sedikit sehingga mereka akan mengabaikan kesejahteraan anak-anak mereka. Dengan keadaan keluarga yang huru, anak-anak akan mencari tempat yang memberi ketenangan dan juga menerima mereka seadanya, iaitu bersama rakan-rakan mereka. Bermula di sini, mereka akan rela meluangkan masa bersama rakan mereka berbanding dengan keluarganya. Dan mereka akan mudah terpengaruh dengan perangai ataupun sikap rakan-rakan mereka yang suka akan hiburan ataupun keseronokan. Dan yang terakhir adalah pusat hiburan yang melampau. Pusat hiburan tidak dapat dipisahkan dengan budaya barat dan pada zaman sekarang ia lebih terbuka kepada orang awam untuk menyertainya. Apatah lagi remaja yang bosan dengan kehidupan seharian dan berminat dengan budaya barat. Sudah pasti mereka akan menghadiri tempat begini untuk mengisi masa mereka dengan keseronokan. Ditambah pula bahawa mereka mendapat khabar bahawa artis-artis kegemaran luar negara mereka akan mengadakan persembahan di pusat hiburan tersebut. Dengan ini, remaja akan melihat sebagai pusat hiburan sebagai tempat yang boleh melegakan kebosanan mereka tanpa menyedari bahawa ia akan menjerumus mereka terhadap budaya hedonisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmil bin Ahmad Hamizi. Saya daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan Pengangkutan BA 247. Saya akan menyambung pembentangan iaitu kaedah atau cara-cara membendung budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah peranan masyarakat. Masyarakat haruslah melaksanakan gerakan dakwah dalam sesebuah komuniti untuk menangani masalah budaya hedonisme ini. Contohnya dengan cara mengadakan ceramah agama atau program motivasi di masjid atau di surau. Yang seterusnya adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Seperti kita sedia maklum, pada masa kini terdapat juga ibu bapa yang langsung tidak menghiraukan akan anak-anak mereka. Jadi ibu bapa haruslah mendidik dan memberikan sepenuh kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga adalah peranan guru. Guru memberikan penekanan penting terhadap isu hedonisme kepada pelajar sewaktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Contohnya, guru, ustaz atau ustazah di sekolah menerangkan mengenai amal makruf dan nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Dan yang terakhir adalah peranan individu sendiri. Individu atau remaja sendiri hendaklah memperbaiki akhlak dan akidah untuk mengelakkan diri mereka dari terjebak dengan budaya hedonisme. Contohnya, mereka haruslah memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan membaca Al-Quran serta sering atau kerap menghadiri kelas agama untuk meningkatkan kefahaman terhadap agama Islam. Slide yang seterusnya adalah kesan seandainya budaya hedonisme ini tidak dibendung dalam kalangan remaja.
kesan terhadap individu akan menyebabkan akhlak peribadi remaja semakin buruk dan berlakunya kes jenayah. Hal ini terjadi disebabkan remaja itu sendiri mudah terpengaruh akan budaya-budaya luar seperti budaya barat. Mereka bersosial melampaui batas. Yang kedua adalah kesan terhadap institusi kekeluargaan, mengakibatkan imej keluarga dipandang hina oleh masyarakat lain. Hal ini berlaku kerana remaja itu sendiri melakukan perkara negatif seperti rempit, dadah dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesan terhadap masyarakat. Akan lahirnya masyarakat yang tidak berilmu dan tidak berwawasan pada masa akan datang. Contohnya, remaja itu tidak mempunyai cita-cita untuk berjaya pada masa akan datang dan tidak mahu berubah ke arah kebaikan. Dan yang terakhir adalah terhadap agama Islam, mengurangkan nilai keagamaan dalam diri remaja untuk mengharungi kehidupan yang lebih mencabar di kemudian hari. Akan mengurangkan nilai keagamaan kerana mereka terlalu seronok untuk melakukan dosa berbanding melakukan pahala atau perkara kebaikan. Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada hasil perbincangan budaya hedonism dalam kalangan remaja ialah konsep keseronokan, kenikmatan dan kelazatan telah berjaya mempengaruhi masyarakat berada dalam pelbagai adegan tingkah laku yang menghancurkan masyarakat dan seterusnya membawa kepada pemecahan umat manusia yang terutamanya dalam kalangan remaja. Hasil buah idea hedonism telah dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat hari ini, terutamanya golongan muda iaitu remaja yang kian alpa. Hal yang sedemikian tidak dapat lagi disangkal oleh akal manusia bahawa hedonism akan membawa kepada keburukan terutama dalam kalangan remaja dan ia tidak wajar dipraktikkan sama sekali. Sekian, terima kasih.